Baik, insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Jadi minta bantuan dan kerjasama semua sahabat-sahabat kenalan untuk terus sebarkan pautan ini ke semua kenalan masing-masing dan juga kumpulan-kumpulan media sosial yang kita berada di dalam itu. Untuk kita lagi memeriahkan lagi kita punya majlis ilmu berkenaan dengan tadarus dan tadabbur khas surah Al-Baqarah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita masuk hari yang ketiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus kekal cergas dan dalam keadaan terus bermotivasi dan bertenaga untuk kita memperbanyakkan amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini, walaupun kita berada di rumah dan kediaman masing-masing dalam musim PKP. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung lagi surah Al-Baqarah, tadarus dan tadabbur khas bulan Ramadan pada kali ini dari sudut kuliah secara langsung. Satu hari 10 ayat. Jadi hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-30. Boleh ambil Al-Quran mushaf masing-masing ataupun boleh buka dalam telefon pintar yang ada software aplikasi Al-Quranil Karim. Jadi sebagaimana biasa kita akan bacakan terlebih dahulu ayat tersebut dan tengok sedikit tajwid kalau ada yang boleh disentuh dan juga terjemahan, dan kita akan tadabbur berkenaan dengan ayat-ayat yang dibacakan tadi insya-Allah. Tak lama, lebih kurang 30 hingga 40 minit sahaja insya-Allah. Baik, jadi yang lain boleh baca bersama-sama secara di tempat masing-masing lah. Ayat 21 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Baik, ayat yang ke-21 sampai ke-30 surah Al-Baqarah yang mana kita nak sentuh pada hari ini, iaitulah berkenaan dengan dengung yang perlu diberikan perhatian pada nun syaddah dan juga mim syaddah, yakni yang ada tanda sabdu. Maka kalau ada nun yang bertanda sabdu ataupun mim yang bertanda sabdu, itu namanya wajibul gunnah. Gunnah ni dengung, mesti wajib dengung. Contoh pada ayat yang 21 tu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan, nak tahu dengung tak dengung tu, kita rasa getaran dia dalam tu, dalam mesti ada rasa getar. Kalau ya ayyuhan nas, dia tak ada getaran kat dalam rasa tu, dia tak lagi dengung. Dia mesti ada getaran di dalam tersebut. Ya ayyuhan, dia mesti ada dengung getaran tadi, maka barulah dinamakan wajibul gunnah. Begitulah juga kalau yang melibatkan mim sabdu. Pada ayat 23 tu kita boleh tengok wa in kuntum fi raibim mimma. Dia kalau mim sebab dia punya ni, tapi ada getaran pada bila kita menyebut huruf mim tersebut. Jadi getaran tadi tu yang dinamakan dengung. Baik. Dan banyak dalam Al-Quran Al-Karim terdapat tanda-tanda yang melibatkan hukum wajibul gunnah tadi itu, yang mana mesti ada kadar 2 harakat, jangan kita terlampau panjang ataupun terlampau singkat, kerana dia tak berapa sempurna. Pastikan yang paling penting bila tanda itu adalah bersabdu, seakan-akan sebenarnya huruf itu ada 2, satu yang mati, satu lagi ada tanda baris. Contoh ya ayyuhan nas, an-nas tu nun mati, nun tanda baris. Jadi seolah-olahnya demikian, maka digabungkan huruf itu, maka jadilah hilang satu huruf dan tanda mati itu digantikan dengan tanda sabdu tersebut. Maka ini salah satu hukum tajwid yang kita perlu pelihara. Dan kalau kita memelihara sungguh hukum tajwid ini, maka itulah termasuk kepada asas orang yang melagukan Al-Quran Al-Karim. Paling asas dalam kita melagukan Al-Quran Al-Karim, yakni kita membaca dalam keadaan yang terbaik, adalah dengan kita menjaga hukum hakam tajwid. Ini paling asas sekali. Baik. Jadi kita tengok terjemahan ayat-ayat yang dibacakan tadi itu. Ayat yang 21, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat yang ke-22, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia yakni Allah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia yakni Allah menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Kerana itu juga janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ayat yang ke-23, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah sahaja yang seumpama dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain daripada Allah, yakni sembahan-sembahan berhala kamu itu, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, ayat yang ke-24, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yakni sembahan-sembahan berhala itu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat yang ke-25,
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberitahukan kepada kami dahulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya, yakni bidadari-bidadari. Ayat yang ke-26, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu, yakni yang dianggap remeh oleh manusia. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi tunjuk oleh Allah. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ayat yang ke-27, orang fasik itulah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat yang ke-28, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya semula. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat yang ke-29, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit lalu dijadikannya 7 petala langit. Dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan ayat yang ke-30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, yakni manusia di atas muka bumi ini. Malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah itu di bumi ini? Orang yang itu akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itu terjemahan ayat-ayat 10 ayat yang kita bacakan tadi, ayat 21 sampai 30. Yang mana ada beberapa topik yang dibincangkan. Yang mana kalau kita tengok berkenaan dengan ayat 21 sampai ayat 24 ini, topik dia seruan dakwah untuk mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, serta cabaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka penyembah berhala untuk menandingi akan kebenaran tersebut. Dan kita kena ingat seruan dakwah Allah Subhanahu wa taala bila sebut ya ayuhan nas, maka ayat itu adalah ayat yang dimaklumi turun sebelum hijrah, yang dinamakan surah Makkiyah. Bila ayat-ayat yang bunyinya ya ayuhan nas, wahai manusia, maka ayat tadi itu dia lebih fokus kepada ayat yang turun sebelum hijrah Nabi, yang dikategorikan sebagai surah-surah Makkiyah. Dalam Al-Quranil Karim dibahagikan 2 surah, satu surah Makkiyah, satu lagi surah Madaniyah. Surah Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan sebelum hijratul Rasul, dan dia lebih banyak fokusnya terhadap akidah, akhlak dan juga perkara-perkara ghaib hari kebangkitan. Adapun surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijratul Rasul, yang banyak memberikan fokus kepada hukum hakam fiqh, syariat dan juga perkara-perkara yang melibatkan perundangan. Bukanlah dia meninggalkan aspek akidah, tapi banyak fokusnya ke arah itu. Sebab itu uslub ayat pun kadang-kadang berbeza. Sebab itu dalam konteks dakwah, bagi orang yang kafir ni adalah perkara pertama sekali adalah berkenaan dengan kita nak mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah, memperbetulkan balik pemikiran mereka supaya tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang semua bagi manusia, sama ada nenek moyang mereka terdahulu ataupun kita dan akan datang, generasi yang akan datang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang nenek moyang sebelum daripada kamu? Sebab antara sifat manusia ni, dia suka meneruskan tradisi yang lama tanpa memikirkan atau mengenal pasti adakah perkara tersebut benar atau salah. Kalau tradisi itu benar, masih lagi tak ada masalah, masih lagi okey, teruskan. Tapi kalau tradisi itu salah, sesat, maka tak boleh nak diteruskan, haram. Kerana orang-orang musyrikin Mekah ni, dia menuduh Nabi SAW adalah manusia yang
memecah belahkan masyarakat di Mekah dan juga membawa agama yang baharu yang menolak akan tradisi nenek moyang mereka yang terdahulu. Sebab itu Allah Ta'ala bidas balik dalam seruan mengesakan Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Ni bukan perkara baru yang dibawa oleh Nabi SAW, bahkan daripada permulaan manusia, Rasul yang pertama Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi Muhammad, dasar seruan adalah sama, iaitulah ani'budullah wajtanibut taghut. Sama saja, abdikan diri kepada Allah dan jauhi perkara yang taghut. Maka tak perlulah kamu nak buat alasan dulu lain sekarang lain, dasar dia sama. Yang berbeza pada aspek syariat sahaja. Syariat ni adalah teknik kehidupan. Adapun dari sudut akidah sama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, sembahlah akan Tuhan kamu yang menciptakan kamu, dan juga Tuhan itulah juga yang menciptakan nenek moyang sebelum daripada kamu. Kan? Kalau betul kamu ikut ajaran orang terdahulu, maka sudah pasti kamu akan terus mengesakan Allah. Kamu tidak akan menjadikan sembahan-sembahan patung berhala tadi itu. Dan Allah Ta'ala menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bumi sebagai hamparan, dan dia menjadikan langit sebagai atap, dan menurunkan daripada langit itu hujan, yang mana hasil daripada hujan itu rahmat Allah yang sangat luas, memberikan kehidupan. Tanah yang kering kontang akan jadi subur semula, tanaman-tanaman akan mula tumbuh dan berbuah. Manusia juga mendapat manfaat daripada air tadi itu, untuk mandi, untuk buat kalau nak minum, nak kena jerang air, untuk basuh dan seumpamanya, kan? Bila turun hujan ni, ada sunnah Nabi SAW, iaitulah kita bacalah doa Allahumma ij'alhu sayyiban, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, timpakan kami dengan perkara yang bermanfaat. Ada lafaz yang lain, Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'ah, tambah ij'alhu. Kalau kita baca Allahumma sayyiban nafi'ah pun boleh. Kalau kita nak baca Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'ah, maksudnya apa? Ya Allah, jadikan hujan itu akan timpa perkara yang manfaat. Sama saja, tak ada masalah. Dan di antara waktu yang kita panggil elok untuk kita berdoa juga waktu hujan. Kerana apa? Ketika itu rahmat Allah sedang turun, mencurah-curah ke bumi. Kita pandang hujan tadi itu, salah satu sudut, kalau hujan yang biasa, yang bukan bersifat sehingga malapetaka, ia adalah sebagai satu rahmat Allah turun ke bumi. Kerana apa? Rahmat itu diperoleh oleh semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, haiwan, tanah, batu, dan juga kita manusia yang merupakan khalifah di atas muka bumi ni dah. Dan Allah menunjukkan keesaan Allah SWT dan keagungannya, mencabar kepada orang-orang musyrikin tadi itu mendatangkan Al-Quran satu surah saja yang sama macam yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala mencabar? Kerana orang musyrikin apabila Nabi SAW bacakan Al-Quranil Karim, mereka menolak dengan pelbagai alasan. Di antara alasan mereka mengatakan ia adalah hanya rekaan dan dongengan yang dicipta oleh Muhammad bin Abdullah. Mereka tak percaya Quran tu datang daripada Allah, merupakan wahyu. Mereka kata Al-Quran tadi tu rekaan yang dicipta oleh Muhammad. Maka kalau Quran tu betul rekaan Muhammad, kamu bawa datang seumpama Al-Quran tersebut. Walhal Nabi Muhammad ni kita tahu salah satu sifat kaum dia adalah ummi, termasuk Nabi SAW tak boleh baca, tak boleh nulis, tak boleh ngira. Adalah mustahil untuk disebutkan orang yang ummi boleh membaca akan sesuatu perkara yang cukup hebat, yang itu merupakan ciptaan dia. Tidak, ciptaan daripada Allah. Sebab itu bila Allah Ta'ala cabar manusia itu, musyrikin ketika itu tak mampu nak buat walaupun satu surah saja. Fa'tu bi suratin min mithlih, satu surah saja. Walaupun mereka cuba buat, tapi takkan dapat mampu menandingi. Orang tak boleh nak terima. Pernah saja waktu Nabi SAW dah wafat, maka ketika itu berlakulah kepincangan dalam umat Islam. Adanya kalangan yang mengaku menjadi Rasul, antaranya Musailamah, ataupun dikenali dengan Musailamatul Kazzab. Al-Kazzab tu gelaran dia, nama dia Musailamah. Kenapa disebut Al-Kazzab? Kerana dia pembohong besar, mendakwa dan mengakui dirinya sebagai Rasul selepas Nabi SAW. Makalah datang masyarakat kepada dia ketika itu, dia tanya, kalaulah Muhammad itu ada wahyu, yakni berupa Al-Quranil Karim, sebagai bukti dia sebagai seorang Rasul, maka kamu wahai Musailamah, apa bukti kamu sebagai Rasul? Maka Musailamah pun dia pun nak cipta Al-Quranil Karim. Dia pun ambil daripada
uslub surah Al-Qari'ah, maka diubah dengan ayat yang lain. Kalau kita baca surah Al-Qari'ah kan, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Maka Musailamah Al-Kazab diubah ayat, dia pun Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Al-Fil ni gajah. Kan kalau kita terjemah ayat dia, Al-Fil, gajah, wa mal-Fil, apa itu gajah, wa ma adraka mal-Fil, kamu tahu tak apa itu gajah. Jadi orang dengar tu rasa tak tergelak dah. Walaupun dia nak cuba ambil susunan ayat yang sama, hanya tukar ayat sahaja, manusia ni dia tak boleh terima. Dia tahu ini bukan Quranil Karim. Sebab itu Quran ni dia mukjizat. Dengar tu lain, pesen. Dah, tak percaya cuba baca Quran. Mesti rasa ngantuk terus. Sebab Quran ni mukjizat. Kalau ada orang yang payah nak tidur, tanya apa ustaz, saya payah nak tidur lah ustaz. Susah nak tidur malam. Panas kenapa? Baca Quran. Muak landi. Ini bagi orang awam sebab itu tengok orang lelaki Jumat berapa kali tak ada? 5 kali. Waktu Jumat lepas ittaqullah. Kan? Lepas baca ibadah lepas baca khatib baca ittaqullah haqqa tuqatih tu kan. Tidur. Ngantuk. Bila bangun ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sebab dia mukjizat. Dia adalah hati yang tidak disurami dengan nilai keimanan, maka dia akan rasa berat Quran tadi tu. Tapi hati yang kalau dia tadi dah ditarbiah, telah mendapat suluhan keimanan, maka dia seronok dengan Quran. Sebab itu ada artikel yang saya buat memaknai Ramadan. Cari artikel tu dalam Facebook ataupun page saya Al-Bezo Saiman. Memaknai Ramadan, salah satu subtajuk tadi itu adalah memberi fokus utama kepada Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Kerana salafus soleh yang terdahulu, imam-imam yang terdahulu, bila masuk Ramadan ni mereka memang memperbanyakkan bacaan Al-Quran tadi tu. Imam Syafi'i 60 kali khatam bacaan Al-Quran di luar solat. Bukan kira dalam solat lagi ni, dalam solat pun ada, tapi yang direkodkan 60 kali di luar solat. Kan? Ada yang Qatadah seminggu sekali khatam. Ada yang An-Nakhai tak silap. Dah 10 malam terakhir Ramadan, tiap-tiap malam khatam. 20 malam awal, 3 malam habis. 3 malam habis. Masuk 10 malam akhir sebab nak kerja Lailatul Qadar lagi, Allah kita khatam. Dan jadi nak kata banyak bagi fokus. Sama ada memperbanyakkan membaca Quran tadi tu dari sudut memperbanyakkan bacaan itu pun ya, dengan kita mendalami memerhatikan kandungan Al-Quran pun ya, dengan kita banyak mengulangi surah-surah yang telah kita hafal pun ya, kalau digabungkan lagi adalah lagi terbaik. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala sendiri bila mencabar, Allah Ta'ala sendiri dah tahu, Allah Ta'ala dah nyatakan fa illam taf'alu walan taf'alu, mereka tak mampu nak buat. Walan dan lan tadi tu penafian secara muabbad, selama-lamanya mereka pasti tak boleh buat. Mereka tak boleh buat. Fa illam taf'alu, maka sekiranya tak boleh buat. Walan taf'alu, dan pasti tak boleh buat. Tak boleh buat. Kerana apa? Kerana Quran ni mukjizat. Dia bukan tulisan manusia, bukan tulisan ulama, bukan lafaz yang disusun oleh rekaan manusia, hatta bukan susunan Nabi. Dia datang daripada Allah. Maka Allah Ta'ala ingatkan, orang yang kufur, yang tetap menolak kebenaran, mereka itu akan dibakar oleh api neraka. Bila kita tengok pada ayat 24 tadi itu, bahan bakar api neraka ni daripada apa? Daripada manusia, yakni yang kufur, yang melawan Allah, dan kudu daripada batu hijarah. Hijarah di sini bukanlah batu secara umum. Hijarah di sini adalah batu-batu yang biasanya dibuat untuk patung-patung berhala. Maka hijarah tadi itu bukan batu bersifat umum, tapi yang dimaksudkan adalah mana-mana berhala yang dibuat, dicipta oleh manusia, maka itu akan jadi bahan bakaran. Kerana apa? Ada satu kisah ketika mana Nabi SAW membacakan ayat itu, Nabi terdengar ada batu yang berdekatan nangis. Nabi lantas bertanya. Ini antara inilah mukjizat ataupun kita panggil keistimewaan Nabi SAW yang diberikan oleh Allah ke atas baginda SAW untuk pengajaran kepada kita. Kenapa nangis? Kerana batu tu kata, ayat tadi tu yang bahan bakar api neraka adalah batu hijarah. Nabi kata hijarah di sini bukan batu mutlaqan secara mutlak, tapi hijarah di sini adalah batu-batu yang dijadikan berhala-berhala. Apa pengajaran dia? Yang pertama sekali, batu dengan Al-Quran ni boleh nangis. Kita ni bukan batu. Dengan Al-Quran tak nangis.
Bermaksud hati kita lebih keras daripada batu. Tu ambil muhasabah. Kan? Batu yang dengar tu nangis. Takut tentang Al-Quran Al-Karim. Kita ni bila sebut neraka, sejauh mana ketakutan kita tadi tu. Yang keduanya, pengajaran kepada kita, Al-Quran ni memang dipilih oleh Allah dalam bahasa Arab, tetapi nak faham dia tidak sekadar dengan faham terjemahan kamus. Sebab walaupun hijarah itu terjemahan kamus batu, apa sahaja batu, tapi yang dikehendaki oleh syarak dalam ayat tersebut bukan waktu sewenang-wenangnya. Sebab itu disebutkan belajar agama tidak memadai dengan kita belajar sendirian. Mesti ada guru dia. Supaya apa? Supaya ada perkara-perkara yang memerlukan penjelasan dan pendetailan. Sebab itu macam kalau biasa yang orang selalu bahas tentang bid'ah. Akhir sekali terlampau bermudah-mudah nak membid'ahkan orang. Maka jadi masalah. Sebab dia pun ambil bid'ah tadi tu melakukan rekaan-rekaan yang tidak ada zaman Nabi. Secara terjemahan kamus. Tak. Dia tak faham daripada terjemah perbahasan ilmu. Maka akan jadi masalah. Baik. Dan ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka di dalam syurga. Syurga tu digambarkan pula yang sungainya mengalir di bawah tempat duduk dan akan diberikan dengan makan buah-buahan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan makan buah-buahan? Makan buah-buahan ni adalah makanan orang kaya. Gambaran orang-orang kaya dah makan benda-benda, dia pemanis mulut dia adalah dia ada pemanis mulut. Pemanis mulut dia itu daripada buah-buahan. Gambaran yang difahami oleh masyarakat. Asasnya ketika itu. Maka nak katanya bukan sekadar buah yang biasa-biasa. Tak, tetapi nak menunjukkan hebat nikmat dalam syurga ni, dia dilayan seumpama raja. VVIP, orang-orang yang kehormat dan orang-orang yang bukan biasa-biasa. Ni nak kata di dalam syurga bahkan mereka mendapat pasangan-pasangan, iaitulah kalangan bidadari-bidadari. Maksudnya ada yang pelayan dia, ada yang menggembirakan dia. Ini nak katanya gambaran terlampau dahsyat yang hebat di dalam syurga kelak, yang kita tak boleh tak dapat merasainya di dunia ini melainkan hanya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah Taala juga menyebutkan tentang perumpamaan nyamuk. Nak katanya setiap makhluk yang ciptaan Allah ni semua benda ada hikmah dan muhasabah untuk kita renungi bersama. Hatta nyamuk, hatta lalat, hatta kita panggil daun-daun, apa sahaja, kerana tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan sia-sia. Nyamuk sekalipun, nak kata nyamuk ni ada dia punya perumpamaan pengajaran dia. Kerana nyamuk, contoh nyamuk ni dia tidak akan hisap darah sewenang-wenangnya, melainkan darah-darah yang terpilih. Dan dia hisap juga dalam keadaan ada kadar kuantiti dia. Maka begitulah nak menjadikan asas kepada kita. Maka dalam kita memilih sesuatu, pastikan kita memilih sesuatu yang ada manfaat. Dan pada kadarnya, jangan melampaui. Kerana apa? Kalau melampaui, dia akan mendatangkan mudarat. Apa sahaja. Dan apa sahaja perumpamaan yang Allah buat untuk menjadi pengajaran dan muhasabah. Orang yang beriman, dia akan mengambil dia sebagai muhasabah. Kemudian dia renung pada diri dia. Adapun orang yang kafir, dia kata apa benda ni, perumpamaan ni, boleh buat apa, tak ada apa-apa, ini picisan. Akhir sekali dia tak ambil pengajaran. Poin dia ambil pengajaran. Sebab itu hatta kita panggil lebah pun ada disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Lalat pun ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Lembu, kambing dan seumpamanya. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang Allah Ta'ala datangkan itu adalah untuk manusia menggunakan akal yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ambil pengajaran. Sebab kalaulah manusia tadi tu tak gunakan akal dia bersungguh, maka apa fungsi akal dia tadi? Sebab itu akal ni adalah wajib untuk diserami dengan ilmu. Supaya apa? Supaya manusia boleh berfikir dan melakukan pertimbangan secara rasional yang berpandukan wahyu. Al-aqlu manutun bit takalif. Ulama sebut akal ni tempat bergantungnya taklifan. Sebab orang gila tak wajib laksanakan syariat. Orang gila tak wajib semayang. Orang gila tak wajib puasa. Orang gila tak wajib tutup aurat. Sebab itu syarat untuk tak nak tutup aurat mestilah gila. Baru tak dosa. Tapi selagi mana dia tak gila, dia wajib tutup aurat sekiranya telah mencapai usia akil balik. Akal telah diberikan oleh Allah. Mukallaf ni akal tu ada. Sebab itu wajib kita menuntut ilmu, wajib kita mempelajari supaya akal kita tadi tu faham Islam tadi tu tak. Dan juga pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 adalah ayat
permulaan cerita. Nanti kita akan sambung pada esok hari cerita-cerita berkenaan Nabi Adam, malaikat dan juga syaitan iblis. Ayat 30 ni ayat permulaan kepada cerita penciptaan manusia yang pertama, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tadi itu sebagai khalifah. Khalifah ni apa? Iqamatuddin wa siyasatid dunya bih, iaitulah nak menegakkan agama dan nak menguruskan muka bumi Allah ni dalam keadaan yang terbaik berpandukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan malaikat bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala cerita nak cipta satu khalifah, yakni manusia. Ada persoalan daripada malaikat ketika itu, kenapa kamu nak cipta satu makhluk yang mana makhluk tadi itu akan melakukan kerosakan dan juga pertumpahan darah? Persoalan yang timbul, adakah malaikat tadi itu lebih mengetahui, adakah dia mengetahui masa depan? Terdapat terlampau banyak perbahasan ulama. Secara ringkasnya, bagaimana malaikat itu boleh tahu akan makhluk itu melakukan demikian, kerana disebutkan oleh para ulama sebelum manusia itu diciptakan dan berada di atas muka bumi, telah ada satu makhluk yang lebih awal daripada manusia yang berada di atas muka bumi yang melakukan pertumpahan darah dan merosakkan kerosakan. Maka itu yang malaikat tengok kepada track record yang lepas. Siapa makhluk tersebut? Yang masyhur dan yang kuatnya adalah jin. Dah ada juga perbahasan-perbahasan yang dinamakan makhluk. Maka itu yang dikatakan dinosaur dalam dia punya kajian dia. Ada yang mengatakan ada makhluk yang bernama Adam, yang bukan Adam sekarang ini. Tapi Adam yang bukan manusia. Ini antara perbahasan gambaran lah. Tapi yang apa namanya, yang kuatnya, yang masyhurnya adalah jin tadi itu. Jin telah berada awal di atas muka bumi, sifat dia merosakkan, sifat dia pertumpahan darah. Maka itu pengalaman ataupun track record yang dah ada. Maka malaikat tanya tadi dan malaikat tawarkan kepada Allah, kenapa tidak mereka yang dipilih? Kerana sifat mereka tadi itu bertasbih, menyucikan Tuhan dan memuji Allah, maka lebih selamat daripada perkara tersebut. Namun Allah Ta'ala jawab balik, Allah lebih tahu daripada apa yang mereka tak tahu. Jadi apa kisah yang akan berlaku tentang penciptaan Adam ini, dan nanti dialog dia dengan malaikat, serta berlakulah kita panggil permulaan permusuhan, iaitulah iblis disebabkan hasad dengki takaburnya kepada Nabi Adam AS. Kita akan sambung dalam ayat-ayat yang seterusnya. Cukuplah sekadar itu saja ringkasan ataupun secara basic kita nak mendalami ataupun memahami tadabbur Al-Quranil Karim. Pada kali ini surah Al-Baqarah, yang mana satu hari 10 ayat. Hari ini dah masuk hari ketiga, kita dah sampai ayat yang ke-30. Esok insyaAllah kita akan jumpa waktu yang biasa 2:30 petang. Sekiranya ada sebarang perubahan kita akan maklumkan. Sama-sama kita terus istiqamah sampai kita selesaikan dan sempurnakan tadarus dan tadabbur surah Al-Baqarah. Minta sama-sama terus like, share dan viralkan, dan minta sama-sama tolong untuk subscribe YouTube Zuhaili Saiman untuk dapatkan rakaman, koleksi rakaman sebelum daripada ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat semua, tolong sebarkan kerja-kerja dakwah yang kita buat ini. Ada pada komen yang pertama, kalau ada sebarang lebihan rezeki yang dikurniakan, kalau nak menyumbang, ada 3 projek: projek dakwah, projek kebajikan untuk bantuan susah, dan projek tajaan berbuka. Jadi boleh tengok pada komen tersebut, ada account number dan boleh masukkan, dan WhatsApp nyatakan projek yang mana supaya duit atau dana yang terkumpul tadi itu tidak bercampur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.